forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kak Amir terhadap kenyataan Zahid Hamidi. Sebelum tu saya baca sedikit detail kat Zahid Hamidi punya page ni. Hari ini tirai PRK Kemaman dibuka. Sebanyak 14 hari ke hadapan, kita akan memenuhi cabaran besar bagi memenangi pilihan raya di Parlimen B040 Kemaman. Poin nombor 8 saya baca terus, sehingga kan Menteri Besar Negeri Terengganu sendiri terpaksa tampil menjadi calon, walaupun kita perlu akui Terengganu memerlukan seorang pemimpin yang fokus membantu mengangkat taraf ekonomi tempatan. Okey, mari kita dengar detail respon daripada Datuk Amir. Dia akan tengok komen macam biasa. Saya elok saya baca. Ini adalah mesej yang dihantar oleh Datuk Seri Presiden. Presiden parti saya kena baca saudara. Sebab beliau menghantar dengan penuh keikhlasan. Untuk tatapan warga UMNO khususnya di kawasan Kemaman dan warga UMNO yang akan memberi sokongan serta pengundi-pengundi di kawasan Kemaman. Katanya, hari ini catatan Datuk Seri Zahid Hamidi, hari ini tirai pilihan raya kecil Kemaman dibuka. Sepanjang 14 hari ke hadapan, kita akan menemui cabaran besar bagi memenangi pilihan raya di Parlimen P040 Kemaman. Jentera Barisan Nasional dari setiap pelosok negara hadir seawal proses penanaman calon untuk bersama-sama mencorak strategi dan membanding kudrat untuk mencipta kemenangan luar biasa di Bandar Kemaman yang sebelum ini menjadi lubuk tradisi kemenangan parti kita. Umum tahu, pilihan raya kecil Kemaman diadakan kembali apabila mahkamah membatalkan kemenangan bekas ahli Parlimen Kemaman yang mewakili PAS pada pilihan raya umum ke-15. Hakim membuat keputusan tersebut selepas mendapati pempetisyen berjaya membuktikan adanya elemen rasuah yang bertujuan mempengaruhi pengundi dalam keputusan pilihan raya Parlimen Kemaman dan tiada sebarang rayuan dibuat atas keputusan tersebut oleh parti PAS. Barisan Nasional mengambil tanggungjawab dan sebulat suara memilih seorang calon yang mempunyai pengalaman melindungi kesejahteraan rakyat dan menjadi panglima kepada ribuan anggota untuk membela keselamatan rakyat. Malah, calon yang ditawarkan ini amat memahami sejarah Kemaman kerana beliau membesar bersama keluarga tercinta dan telah menabur jasa di daerah Kemaman. Sebab menteri besar dia datang daripada Besut, saudara. Jadi, kata Zahid lagi, saya percaya dengan kekuatan personaliti yang ada pada calon dan kukuhnya kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, pastinya kemenangan Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor nanti akan memangkin ekonomi dan kemakmuran Parlimen Kemaman. Sehingga kan Menteri Besar Negeri Terengganu sendiri terpaksa tampil menjadi calon. Walaupun kita perlu akui, Terengganu memerlukan seorang pemimpin yang fokus untuk membantu mengangkat taraf ekonomi tempatan dan memikirkan kelangsungan pembangunan negeri, bukan untuk menyimpan hasad hati untuk menambah jawatan lagi. Jadi, kata Zahid, sudah sampai masanya rakyat memilih wakilnya untuk berkhidmat, bukannya memilih pakatan parti yang asyik dengan percaturan politik. Cukup jumlah, tak berhenti-henti. Biarlah wakil yang mewakili rakyat Kemaman ini lebih fokus untuk mentadbir parlimen dan dapat berhubung terus dengan kerajaan perpaduan demi untuk urusan kemajuan yang lebih mudah dan tersusun, katanya. Ya, Datuk Zahid mengakui laluan kemenangan bukanlah semudah kita ingini, walaupun jelas perbuatan perasuah pengundi Kemaman telah dibuktikan. Tapi dengan gerak kerja tersusun Barisan Nasional, Datuk Zahid yakin pengundi Kemaman bijak menilai yang terbaik untuk kesejahteraan Parlimen Kemaman. Nasihat saya, ini nasihat Datuk Zahid kepada jentera Barisan Nasional, untuk kita berkempenlah secara sehat serta berhemah. Dan janganlah kita terikut cara mereka yang syarat dengan caci maki dan fitnah. InsyaAllah, Barisan Nasional mampu kembali mendomasi dan kembali menjadikan Kemaman biru ori. Kepada Allah kita berserah. Terima kasih Presiden. Itulah luahan hati. Biasalah saudara sebagai Presiden Parti bila mengingatkan warganya, mengingatkan penduduk sekitaran saudara. Saya agak tertarik juga apabila melihat kenyataan calon daripada UMNO Barisan Nasional. Saya tak minat nak cerita pasal orang. Saya lebih minat pada cerita orang kita. Saudara.
Itu bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor. Dia menyifatkan bahawa pertarungan pilihan raya kali ini bagaikan medan perang. Cuma keadaannya berbeza. Dan dia sebagai calon Barisan Nasional menegaskan bahawa beliau membawa misi penting untuk memenangi pilihan raya kecil Kemaman. Jadi sebab itu dia kata tadi ketika masuk dalam Dewan Penamaran Calon, saya rasa satu medan untuk perang kembali. Macam biasalah Panglima secara lain tak ada. Dia kata orang Panglima ni lain tak ada, perang ajalah. Jadi saya rasa macam satu medan untuk perang balik. Tapi ia berperang dalam bentuk yang lain. Saya rasa dengan medan yang baik dan lebih terurus, maka tidak mustahil kita akan alirkan warna biru kemenangan Barisan Nasional di Kemaman. Semangat saudara Panglima kita ni. Dia kata, sewaktu ditemui oleh pemerintah katanya, Raja Muhammad Effendi menyatakan fokus beliau ketika ini adalah untuk mendapatkan kemenangan bagi menjadi wakil rakyat di kawasan Parlimen Kemaman. Sebagai anak Kemaman, katanya, fokus saya adalah untuk menabur bakti kepada penduduk di kawasan Kemaman. Saya katakan, Kemaman untuk orang Kemaman. Dalam bahasa Terengganu, Kemamang untuk orang Kemamang. Kemaman untuk orang Kemaman. Saya balik ke sini katanya sebagai orang Kemaman dan akan berbakti pada orang Kemaman sebab saya orang Kemaman. Fokus saya satu saja, iaitu untuk menang. Yang lain itu adalah kaedah dan cara untuk mendapatkan kemenangan. Itu kenyataan daripada Panglima saya. Sebab itu dia kata dia rasa bila masuk dalam Dewan Penamaran Calon seolah-olah macam masuk medan peperangan. Cuma dalam askar lu berperang bertempur lah. Ini pertempuran yang lebih teratur dalam aroma demokrasi, saudara. Jadi sebab itulah, saudara, saya bila wartawan menemu bual Presiden UMNO Dr. Zahid beliau menyatakan bahawa Kemaman berhak. Menurut Dr. Zahid, Kemaman berhak untuk mendapat seorang ahli parlimen yang dapat memberi fokus kepada penduduknya. Dalam hal ini katanya Barisan Nasional sudah bersebulat suara menawarkan seorang calon yang bukan saja membesar dan amat memahami daerah berkenaan. Malahan, beliau mempunyai pengalaman melindungi kesihatan rakyat dan menjadi panglima kepada ribuan anggota tentera untuk membela keselamatan rakyat. Sebab itulah beliau dipikirkan yang terbaik. Sebab itu Dr. Zahid percaya calon yang dipilih Barisan Nasional, iaitu bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, juga berdasarkan kekuatan personaliti beliau yang akan dapat memangkinkan ekonomi dan kemakmuran di Parlimen Kemaman. Jadi katanya sudah sampai masanya rakyat memilih wakil untuk berkhidmat, bukannya memilih pakatan parti yang asyik dengan percaturan politik tidak henti-henti. Saudara, kalau kita ambil orang lain yang tidak memikirkan soal rakyat, macam saya katakan semalam, selalu saya katakan, saat ini bila masa masuk pertandingan, semua menyatakan saya berjuang untuk rakyat. Tapi bila masuk ke Parlimen, lain tak ada. Yang dipikirkan soal jawatan. Sebab itu, kata Zahid, biarlah wakil yang mewakili rakyat Kemaman dapat fokus mentadbir Parlimen dan dapat berhubung terus dengan kerajaan perpaduan untuk urusan kemajuan yang lebih mudah dan tersusun rapi. Selaku Presiden UMNO, beliau mengakui Terengganu sememangnya memerlukan seorang pemimpin yang dapat memberi fokus untuk mengangkat taraf ekonomi tempatan dan memikirkan kelangsungan pembangunan negeri. Namun bukanlah seseorang yang berhasrat untuk menambah jawatan. Itu kenyataan daripada Presiden UMNO. Beliau bagaimanapun yakinlah bahawa pengundi Kemaman bijak menilai yang terbaik untuk kesejahteraan Parlimen. Beliau memberi nasihat. Jadi nasihat saya kepada Jentera Barisan Nasional, berkempen secara sehat macam kata tadi, dan tidaklah syarat dengan caci maki, maki hamun. Biarlah mereka dengan pesta maki hamun untuk sepanjang musim pilihan raya selama 14 hari mulai saat ini. 14 hari je lagi. Secara baru kita dapat tahu. Dan saya juga melihat bagaimana Ketua Perangan UMNO Barisan Nasional Datuk Azalina Osman, beliau menyatakan bahawa Barisan Nasional yakin dengan kredibiliti calon yang ditawarkan bagi pilihan raya kecil Kemaman, sekaligus tidak akan tergugat dengan keputusan PAS yang meletakkan Menteri Besar Terengganu untuk mencabarnya. Menurut Ketua Perangan UMNO, Datuk Seri Azalina Osman, calon BN ini bekas Panglima.
saudara. Dan adalah yang terbaik kerana beliau orang Kemaman. Ya, Datuk Azalina yakin dengan perwatakan, pengalaman dan kerjaya beliau. Jadi sebab itu katanya kami di Barisan Nasional menawarkan seseorang yang akan memberi khidmat kepada BN dan pengundi Kemaman. Bagi saya katanya, bila nak memilih ahli parlimen, keutamaan kepada calon adalah orang yang boleh memberi perkhidmatan. Dan saya yakin calon yang UMNO Barisan Nasional tawarkan akan beri fokus kepada pengundi Kemaman sebagai agenda utama perjuangannya. Beliau selaku ahli parlimen penggerang juga turut mencabar. Dia cabar ni Menteri Besar. Dia kata kalau betul-betul nak, letaklah jawatan sebagai Menteri Besar. Kalau betul-betul ikhlas untuk mewakili dan berkhidmat bagi penduduk Kemaman sebagai ahli parlimen. Mana boleh dua-dua sekali. Itu gambarannya saudara. Ya betul juga saudara. Sebab dia punya tugas untuk jadi jaga negeri Terengganu yang dah menang 32-0. Jadi untuk apa lagi? Biarkanlah Kemaman ini diwakili seorang yang mampu untuk membawa perjuangan rakyat. Sepatutnya begitu saudara. Sebab itu katanya dalam sistem Westminster, memilih calon yang tidak memberi perkhidmatan sebab dia berada di luar kawasan adalah sesuatu yang rugi untuk kawasan itu. Kalau dia yakin katanya, saya cabar. Hari ini letak jawatan sebagai Menteri Besar Terengganu. Fokuslah pada Parlimen Kemaman. Sebab dalam pilihan raya kali ini nampak gayanya saya melihat bahawa ada benda-benda yang kadang-kadang mereka meletakkan calon tu hanya untuk nak menang. Tapi untuk apa? Sebab kita dah lihat. Tengoklah nanti. Bila parlimen nanti. Apa yang akan dibincangkan, apa yang dibahaskan oleh wakil rakyat. UMNO tak ramai di parlimen. Kita ada 26 orang saudara-saudara. 12 orang dah berada dalam kerajaan. Tinggal lagi 14 orang. 14 orang pun setengah berada backbencher apa semua. Itu saja yang ada. Tapi setiap wakil daripada UMNO Barisan Nasional, mereka akan memperjuangkan sesuatu yang menyentuh soal rakyat. Bagaimanapun saya difahamkan saudara. Ini baik juga bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun melancarkan bilik gerakan untuk pilihan raya kecil di Kemaman. Saudara, bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa pada pilihan raya kecil 040 Parlimen Kemaman. SPRM dalam satu kenyataan memaklumkan bilik gerakan pilihan raya kecil P040 Parlimen Kemaman beroperasi 24 jam mulai hari ini sehingga 2 Disember ini dan terletak di SPRM Cawangan Kemaman, bangunan Perkestuan, Jalan Melo, Gong Limau, peti surat 60002400 Kemaman, Terengganu. Bagi rakyat di Kemaman, kalau ada melihat, ada nak buat laporan, bertandanglah ke pejabat SPRM Cawangan Kemaman di bangunan Perkestuan, Jalan Melo, saudara, di Gong Limau. SPRM dah pembuka 24 jam. Bermula hari ini sehinggalah 2 bulan. Saudara, SPRM nampaknya begitu serius agar budaya korupsi dalam politik itu dapat dibentas. Sebab itu kata SPRM, orang ramai juga boleh menyalurkan sebarang aduan rasuah dan salah guna kuasa melalui email kepada aduan PRK Terengganu saja. Bagaimanapun, SPRM juga mengingatkan semua calon dan parti politik yang bertanding agar tidak melakukan aktiviti yang melanggar undang-undang dan peraturan pilihan raya selaras Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sudahlah. Takkanlah 2-3 kali lagi besok ada lagi. Maka dibatalkan pula lagi pilihan raya. Jangan lupa saudara, 36 juta wang rakyat dibazirkan hanya untuk mengendalikan pilihan raya kecil ini saudara. Kalau ada pula rasuah besok, tak sah, melakukan petition, pilihan raya lagi, 36 juta lagi saudara. Bukankah lebih baik wang itu untuk rakyat? Sebab itu saya melihat bahawa kenyataan daripada Ketua Penerangan UMNO Terengganu, Datuk Nek Dir, dia kata Nek Dir, Nek Wan Ku, dia berpandangan, dia kata bahawa tindakan PAS meletakkan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri menunjukkan parti itu sudah ketandusan calon berpengaruh bagi mewakili rakyat di Parlimen Kemaman. Kepimpinan PAS mungkin memikirkan tiada calon
Tiada tokoh yang boleh menyanyi calon Barisan Nasional kali ini. Jadi nak tak nak katanya parti itu terpaksalah mengambil langkah meletakkan tokoh nombor 1 mereka di Negeri Terengganu sebagai calon di Parlimen Kemaman. Jadi memang tak ada calon yang boleh ditengahkan dari PAS sebab itu PAS memilih Ahmad Samsuri katanya saudara. Dalam keadaan itu saudara, saya melihat ini sebab kita mendengar kenyataan daripada Menteri Besar Kedah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi Makno. Kononnya Barisan Nasional bukanlah gelanggang yang tepat buat bekas Panglima Angkatan Tentera. Dan katanya ini akan menyerlahkan sikap angkuh dan bongkak. Ini kenyataan daripada Datuk Syaiful Hazli selaku Ketua Perangan UMNO Kedah. Dia kata jangan bongkaklah Sanusi. Bahawa dia kata bahawa dia akan menang, bahawa Panglima akan tumpas. Jangan bongkak. Ini semua kerja Allah SWT. Kita sama-sama berganding untuk memujuk rakyat memilih siapa saja. Tetapi bagi saya satu sajalah saudara. Saya kadang-kadang saya kecewa. Terus terang saya katakan. Bila melihat nama-nama mereka yang dicalonkan, kadang-kadang apakah mereka benar-benar ikhlas untuk rakyat? Saudara Fazillah Abdullah Walaun Ngok memang tak suka peranan tu. Saya saudara Mitu BT dia kata dia setujulah harap warga Kemaman lebih bijak kali ini. Nak apa lagi? Dah berapa lama dah rakyat terpedaya dah ditipu. Tiap-tiap kali bila berkempen rakyat sajalah dijual. Nama rakyat dijaja. Saudara, sebab tu selalu katakan bahasanya kasar sikitlah saudara. Maafkan saya saudara. Pertama sekali rakyat. Rakyat dilacurkan. Bangsa Melayu juga digunakan. Kononnya untuk meraih sokongan kepada parti mereka. Sebab itu Presiden UMNO dia berpesan, jangan para pengempen untuk kita berkempen pilihan raya kali ini, tak payah kita menggunakan bahasa-bahasa yang retorika, yang memaki hamun. Saudara, kalau kita betul-betul ikhlas nak berkhidmat untuk rakyat, Datuk Raja Tan Sri Raja Effendi telah pun melaksanakan tugas tanggungjawabnya sebagai Panglima Angkatan Tentera dan beliau mempunyai lagi pengalaman, pengetahuan untuk meneruskan khidmat baktinya. Dan paling penting dia anak Kemaman. Membesar di Kemasik. Keluarganya masih ada lagi ramai tinggal di Kemasik. Memang saya berhasrat akan mengadakan satu temu bual insya-Allah. Dalam musim-musim pilihan raya ini selama 14 hari ini saya berhasrat kalau boleh nak berjumpa dengan keluarga Tan Sri Raja Effendi sebab kita nak menyelami bagaimana kehidupan rakyat, pandangan rakyat terhadap keluarga mereka. Ini penting saudara. Kadang-kadang kita bercakap seorang-seorang saja. Kita bercakap tentang kebaikan orang itu orang ini tapi tak tahu latar belakang. Benar, saya tak menafikan bahawa Terengganu menteri besarnya Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Dr. Samsuri, tapi apakah yang telah dilakukan sepanjang beliau berada di anjung kuasa di Darul Iman di Terengganu? Apa yang telah dilakukan? Melainkan kita dengar macam-macam cerita. Macam-macam cerita kita dengar, kepincangan dan sebagainya. Dan saya rasa kali ini inilah yang akan diperangi oleh Panglima Angkatan Tentera yang masuk ke gelanggang politik. Saya mengharapkan bermula hari ini gong telah pun dipalu dan insya-Allah saya akan berada di Kemaman selama lebih kurang 14 hari. Kita tengoklah apa akan jadi, bagaimana resultnya, dan saya yakin rakyat Kemaman pasti akan disantuni. Matlamatnya lain tak ada. Saya mengharapkan mereka yang bertanding Saudara Osana Osman dia kata cakap masih besar dia kata untuk menutup kemalahan mereka. Itulah keadaannya. Bagi saya sekarang ni saya yakin, keyakinan saya apabila sebaik saja Yang Amat Berhormat Datuk Zahid Hamidi mengumumkan mantan Panglima Angkatan Tentera sebagai calon, saya kata this is the best time untuk Kemaman kerana Kemaman juga bakal menerima pelaburan yang begitu besar daripada pelabur-pelabur Arab dalam bidang di sektor oil and gas. Okey, tuan-tuan komen sajalah. Saya berharap penyokong kerajaan perpaduan, penyokong UMNO, penyokong kerajaan, penyokong Pakatan Harapan dapat bekerjasama supaya kita dapat paling tak dapat menang pun paling tak kita dapat kurangkan majoriti. Kerana majoriti agak besar lah, 27,000 tak silap saya. So besar 27,000 tu. So paling tidak kurang lagi 20,000 okey lah. So orang cakap misi nak menang ni macam agak susah lah. Tapi
apa kita berdoa kepada Allah Subhanahu supaya memberi kemenangan kepada calon kerajaan perpaduan. Okey tuan-tuan, jumpa lagi terus menyokong kerajaan perpaduan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.